Hai, salam sejahtera. Nama saya Harida. Saya adalah pengasas untuk Defend People's Rights Group. Okay, tujuan video ni, saya nak buat satu aduan terhadap kehakiman negara ini. Berhubung beberapa perkara yang terjadi kepada saya di mahkamah oleh para hakim. Dan juga di mahkamah lah, urusan mahkamah. Dan juga terutamanya kejadian semalam yang jadi pada 3 hari bulan Januari tahun ni, dilakukan oleh seorang hakim Mahkamah Session Jenayah di Georgetown, Pulau Pinang. Okay, saya sungguh kecewa dengan perbuatan dia, di mana dia tidak memberi ruang kepada saya untuk membuktikan penipuan-penipuan polis dengan menghalang saya masa saya soal balas ayu tu. Okey. Dia menyekat saya lah. Okey. Dan dia menjerit dan macam-macam sudah jadi semalam. Okey, saya sungguh kecewa dengan perbuatan dia. Okey, dan juga dalam video ni saya nak menyatakan kegagalan Perdana Menteri kita, yang mana aduan saya sebelum ini, satu aduan telah dibawa kepada dia, satu aduan yang besar secara bertulis dan pembentangan video. Dia gagal untuk bertindak, jadi masalah kepada saya masih berterusan. Walaupun saya nak salahkan Anwar dalam video ni, saya terpaksa membawa aduan ni kepada dia juga, pasal dia adalah ketua kerajaan. Saya tidak ada ruang lain. Dia lah orang yang paling atas lah. Dia punya tanggungjawab. Okay? Dia yang kena buat pembetulan. Okay? Selain tu, Anwar yang janjikan reformasi, dia melaungkan reformasi berpuluh-puluh tahun. Dia tidak boleh mengkhianati rakyat. Dia sudah janji. Dan rakyat pun sekarang bukan pasal rakyat lah. Walau apa pun, dia sudah jadi Perdana Menteri lah. Ini tanggungjawab dia. Okay? Dia tidak boleh membiarkan innocent, seorang yang langsung tidak salah tu dianiai oleh pihak-pihak yang menguruskan sistem keadilan negara ini seperti polis, DPP dan hakim. Okey, mereka pakat dan menganiai saya. Okey, benda ni berterusan berlaku. Anwar satu tindakan pun dia tidak ambil. Dia ada peluang keemasan sebelum ni. Pasal aduan saya ni cukup jelas dan dia ada banyak peluang untuk nampak salah laku para pegawai. Begitu serius aduan saya yang sebelum ni. So dia gagal untuk mengambil tindakan lah. So that's why para pegawai masih berani untuk meneruskan perbuatan-perbuatan jahat mereka, untuk menganiaya satu innocent, untuk mendiamkan saya daripada membongkarkan, melawan salah laku mereka secara berterusan lah. Okay? Di mana Anwar ni dia bagi peluang sepenuhnya untuk semua pegawai dan pemimpin untuk membuat kerja jahat tanpa halangan. Okay? Sebelum ni dia janjikan reformasi di mana dia nak menegakkan keadilan. Sekarang apa yang dia buat adalah terbalik. Dia buat kerja songsang di mana semua yang salah itu dia bagi kebebasan. Okey, dia boleh buat. Benda salah boleh buat. Orang yang menentang salah laku tu harus diancam. Itulah keadaan negara sebelum ini, sebelum Anwar jadi Perdana Menteri, dan masih benda ni berterusan. Dengan itu kita boleh katakan Anwar ni gagal. Okey? Jadi dia kena dengar video ni, dan juga saya akan hantar aduan. Dia lah kena betulkan semua ni. Okay? Kalau tidak, saya terpaksa bawa aduan ni kepada Agung yang akan datang lah. Okay? Saya tak ada pilihan lain. Itu percubaan yang paling last lah. Okay? Okay. Kejadian semalam dan juga beberapa kejadian yang lain yang cukup mencurigakan, boleh jadi ketua hakim pun bercuba dalam hal ni, di mana arrangement pegawai-pegawai dan hakim dalam mahkamah sungguh mencurigakan saya. Yang pertama,
satu kes di Mahkamah Session Seremban, hanya sebelum hakim yang asal yang mendengar kes saya nak bagi keputusan, masa tu hakim tu kena transfer, dan di bawah satu lagi hakim dan juga DPP yang baru disetkan untuk kes tersebut. Dan saya kononnya hakim baru tu cakap saya mendapati DPP telah membuktikan prima facie case, dan saya mendapati salah dan saya diarahkan untuk membela dirilah. Okey. Dan DPP yang baru pula untuk kes tu adalah satu DPP yang menguruskan kes kematian abang saya, inquest kes kematian abang saya yang telah ditipu pada tahun 2016. Okey. Macam mana dua perkara ni boleh berlaku secara serentak, yang mana hakim nak bagi keputusan, hakim tu kena transfer, dan hakim baru tu dia bertindak tidak adil untuk kes saya, dan hakim baru tu dibawa, dan DPP pula, DPP yang pernah involved dalam penipuan kes kematian abang saya. Apabila saya nampak dua perkara ni, mesti somebody di atas arrange. Okey, mereka dihantar untuk menipu kes yang sedang berjalan lah, itu yang saya percaya. Okey. Jadi soalan di sini, bukan sebarangan orang boleh lantik seorang hakim. Okey. Hakim yang sebelum ini adalah pengarah untuk Mahkamah Negeri Sembilan, dan juga beliau adalah hakim untuk Mahkamah Session di Seremban. Bukan sebarangan orang boleh transfer beliau. Okey, sebelum memberi keputusan kepada kes saya. Okey, ini perlukan kuasa ketua hakim negara ataupun kuasa Perdana Menteri macam tu untuk membuat perkara-perkara macam ini. Okey, dan juga macam mana DPP yang involved dalam penipuan kes kematian abang saya muncul dalam kes itu. Ini tidak mungkin jadi koinsiden. Ini sepatutnya dirancang. Okey. Begitu juga dengan kes insiden semalam di Mahkamah Session Jenayah di Georgetown. Hakim sebelum yang asal untuk kes itu adalah seorang perempuan. Okey. Hakim tu pun yang baru adalah seorang lelaki. Dan DPP yang disetkan untuk kes ini, yang DPP yang baru disetkan untuk kes itu adalah masa kes kematian abang saya berlaku banyak penipuan di Mahkamah Seremban, sampailah Mahkamah Tinggi di Seremban. Masa tu DPP yang sedia ada dalam kes di Mahkamah Session Georgetown tu, dia dulu di Seremban. Dia masa tu penolong pendaftar. Dia bekerja bawah seorang hakim Mahkamah Tinggi yang saya pernah buat laporan polis semua. Okey? Macam mana benda ni semua terjadi? Ini tidak mungkin koinsiden. Tengok, macam musuh-musuh saya yang sebelum tu menipu kes kematian abang saya tu muncul dalam kes yang sedang saya dituduh di mahkamah. Macam mana benda ni semua jadi? Anwar, saya hantar aduan kepada kamu untuk menuntut keadilan. Tapi apa yang sedang berlaku? Salah satu bahagian daripada aduan sebelum ni adalah mengenai 7 kes jenayah yang difailkan terhadap saya. Okey? Dan ada juga banyak kes yang sedang jalan di mahkamah. Dan apa pandangan kamu, Anwar? Apabila aduan dihantar kepada Perdana Menteri, lebih rumit pula benda tu dijadikan. Jadi apa fungsi kamu sebagai Perdana Menteri? Adakah kamu nak bagi keadilan kepada rakyat, ataupun awak yang suruh mereka menekan saya, ataupun awak sudah jadi puppet di mana ada kuasa lain yang kontrol awak, macam boneka saja, Perdana Menteri boneka, macam patung saja duduk sana, orang lain pula dia control the system. Apa yang sedang berlaku, Anwar? Okey?
Awak mesti berfungsi sebagai Perdana Menteri ataupun awak kena resign, kena berundur. Kalau kamu dah hilang kawalan sehingga orang lain kontrol sistem ni, sampai sistem kehakiman semua dalam tangan dia, kamu kena berundur, Anwar. Maksudnya awak tidak bermakna awak jadi Perdana Menteri. Awak jangan bagi empty hope kepada rakyat. Okey, saya Perdana Menteri, saya akan betulkan negara ni. Apa yang awak sudah betulkan, Anwar? Sebelum ni awak sendiri mengatakan kerosakan sistem ni adalah terlalu sistemik. Okey? Di mana semua peringkat daripada bawah ke atas, daripada pegawai bawah ke pegawai atas, sampailah semua pemimpin semua sudah pakat dalam buat kerja-kerja jahat. Itulah maksud kamu kerosakan sistemik. Awak sendiri tahu. Tapi soalan di sini, mengapa lepas kamu menjadi Perdana Menteri pun benda yang sama sedang berlaku, Anwar? Okey? Itu yang tak betul. Okey? Okey, walaupun saya dalam video ni banyak perkara saya nak cakap dengan Perdana Menteri, tapi saya nak Ketua Hakim dengar video ni dan mainkan peranan sebagai Ketua Hakim untuk betulkan apa yang saya nyatakan dalam kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam kehakiman. Okey? Kalau katakan Ketua Hakim tu sendiri bersubah dalam hal ni, memang dia tidak akan buat apa-apalah. Boleh dia jadikan lagi rumit lah benda ni. Okey? Jadi pusing-pusing dia akan datang. Semua komplain saya ni, semua harapan saya dalam komplain ni akan datang kepada Perdana Menteri. Okey? Seorang Perdana Menteri, dia tak adalah kerja yang busy. Walaupun saya rakyat yang biasa, Anwar boleh tanya, saya sebagai Perdana Menteri, saya ada banyak tanggungjawab. Mengapa saya kena pentingkan aduan kamu? Boleh tanya. Ada satu persoalan yang logik, okey, saya boleh terima. Tapi di sini beza dia, aduan saya ni terhadap sistem keadilan negara ni. Okey? Tidaklah penting sangat. Inilah perkara yang amat penting untuk seorang Perdana Menteri untuk fokuskan. Katakan sistem keadilan, semua sistem negara ni dah pun rosak. Anwar memang tahu benda ni. Tapi soalan di sini, mengapa? Mana boleh dia biarkan benda ni? Mana boleh dia membiarkan sampai kehakiman buat penipuan, berpakat dengan polis dan DPP dan menganiaya seorang innocent. Semata-mata saya menentang salah laku mereka. Okey? Anwar ni dia tak dapat sokongan yang penuh daripada rakyat, jadi dia tak dapat membentuk kerajaan. Jadi dia terpaksa ambil Barisan Nasional, di mana sebelum itu dia salahkan mereka semua buat rasuah. Okey, saya pun percaya mereka buat rasuah. Yang baru-baru ni mereka ada yang terlepas daripada kes mahkamah, kononnya mereka tak buat rasuah tu, saya tak percayalah. Tak apa. Situasi itu saya boleh faham, di mana Anwar kalau ambil action pada mereka, mereka akan lari dan kerajaan akan jatuh. Okey. Jadi sampai itu boleh toleransi, di mana Anwar tidak boleh berfungsi secara perfect, mengambil semuanya mengikut undang-undang. Tapi aduan saya ni, apa yang saya tak puas hati, takkanlah kamu membiarkan orang-orang jahat yang sebelum ni ada dalam sistem ni control the system untuk menganiaya satu innocent, di mana mereka membuat kerja jahat. Kamu kena berhentikan kerja jahat mereka. Di mana, okey, awak boleh deal dengan, okey, kerja jahat yang sebelum tu awak buat, saya maafkan untuk membentuk kerajaan dan menguruskan negara. Tapi pastikan berhentikan segala-galanya. Jangan meneruskan kejahatan. Okey? Lepas ini buat semuanya mengikut keadilan. Dia kena buat satu deal macam tu. Kalau tidak, Anwar tidak bermakna dia jadi Perdana Menteri. Jadi apa situasi di sana, Anwar? Awak ceritakanlah. Adakah kamu ni
sudah jadi macam puppet, di mana orang lain kontrol sistem ni. Kalau macam itu, awak kena ada maruah diri untuk resign. Kamu at least lindungi innocent people daripada mereka terus mengancam. Kalau itu pun tak boleh buat, kamu resign lah. Apa guna awak jadi Perdana Menteri? Okey, semalam saya nak ceritakan insiden semalam lah di Mahkamah Session Georgetown. Okey, hakim tu kes tu saya nak sedikit terangkan sedikit lah secara ringkas apa kes tu. Okey, kes tu sebenarnya pada tahun 2018 saya buat series of videos untuk menyarankan rakyat untuk undi kepada Pakatan Harapan. Anwar, bahagian ni awak kena dengar betul-betul. Untuk awak faham, dalam hidup saya, berapa banyak risiko saya telah ambil untuk mengangkatkan Pakatan Harapan. Sekarang saya dalam masalah, kamu berdiam diri. Kamu buat tak tahu. Okey? Ini cukup tidak adil, Anwar. Bahagian ini awak dengar betul-betul. Okey, kes tu saya buat series of video sarankan rakyat untuk sokong Pakatan Harapan dan jangan sokong Barisan Nasional. Ini cerita sebelum pilihan raya tahun 2018. Okey. So dalam setiap bahagian itu, sambil saya sarankan rakyat untuk sokong Pakatan Harapan dan tolak kerajaan Barisan Nasional, saya akan buat satu bahagian itu, saya akan buat perkara yang tak betul dibuat oleh kerajaan Barisan Nasional untuk mengukuhkan saya punya saya punya stand, pendirian saya. Mengapa saya suruh sokong Pakatan Harapan, mengapa saya suruh tolak Barisan Nasional. Jadi saya akan terangkan apa yang dia buat tak adil. Untuk setiap bahagian saya akan pilih satu chapter yang lain lah. Untuk bahagian 11 tu saya pilih jabatan polis. Okey, saya pilih jabatan polis. Jadi saya hanya boleh salahkan polis di mana benda-benda yang saya tahu, saya pasti dia buat salah. Okey, jadi saya pilih, walaupun polis Malaysia ni di banyak rasuah, banyak kesalahan dia buat, saya pilih yang mana saya pasti. Di mana kes scammers, saya pilih syarikat Venus FX, di mana saya adalah pengadu. Saya bukan mangsa. Saya mainkan peranan saya sebagai seorang aktivis asasi manusia. Saya cuba melindungi rakyat daripada penipuan scammers. Jadi saya kumpul semua aduan daripada mangsa. Saya bukan mangsa. Saya tak hilang apa-apa duit. Saya objektif saya nak bantu rakyat saja daripada mereka menjadi mangsa kepada scammers. Jadi apa saya buat, saya kumpulkan semua bukti daripada mangsa dan saya cari bukti terhadap syarikat Venus FX, di mana mereka dah curi hampir 500 juta duit rakyat dengan Ponzi scheme. Okey, mereka kononnya bagi servis forex trading. Mereka suruh pelanggan mereka untuk melabur dalam syarikat mereka. Kononnya mereka expert dalam pelaburan saham dan mereka menjanjikan pulangan yang lumayan. Okey, dan juga dalam skim tu ada MLM dalam modal dia. Dia ada MLM dan sebagainya lah. Okey, dan dia bayar commission, macam-macam dia ada. So actually mereka adalah Ponzi scheme. Mereka tak buat apa-apa real trading dalam pasaran yang saham yang real. Mereka ambil duit tu, mereka curi. Okey, mereka ambil duit daripada semua pelanggan, sedikit mereka bayar dulu yang first joiners. Lepas tu yang bawa-bawa lagi, orang nampak oh di syarikat ni memang bayar, lagi banyak pelanggan dia dapat. Semua tu dia curi, dia lari. Itulah modus operandi dia. Clear Ponzi scheme. Okay. So saya mula-mula bawa aduan tu kepada bank negara, di mana sebelum saya bawa aduan tu pada 2017 ke 18 macam tu lah.
Okey, saya bawa aduan kepada bank negara dulu pasal saya sudah nampak dalam official website dalam bank negara ada senarai hitamkan syarikat ni sebagai unlicensed activity. Maksudnya bank negara sebelum saya bawa aduan itu pun 6 bulan sebelum itu pun dia sudah tahu syarikat ni berfungsi secara illegal. Okey, tapi bank negara tidak ambil tindakan yang wajar. Apabila saya hubungi pegawai bank negara, saya mengantar aduan secara bertulis terhadap Venus Effect. Apabila saya call pegawai mereka, saya tanya mengapa tak berhentikan syarikat ni, dia terus merompak rakyat kita. Pegawai di sana bagi tahu saya, mereka semua orang-orang yang ada kabel. Itulah alasan, lebih kurang alasan dia macam itulah. Dia cakap kalau Governor Bank pun tidak boleh buat apa-apa dengan mereka. Itulah alasan mereka. Maksudnya ada kuasa yang lebih besar kontrol mereka. Sampai pegawai bank negara tidak ambil tindakan. Okey? Jadi dalam hal ni saya nak salahkan pegawai bank negara juga. Dan juga pegawai masa tu Najib Tun Razak yang menguruskan negara ni. Dialah Perdana Menteri negara ni. Okey, saya salahkan dialah pesalah utama, dia merosakkan semua sistem. Okey? Dan alasan saya, bank negara 6 bulan sebelum tu pun sudah tahu dia dah senarai hitamkan syarikat tu, mengapa dia tak gunakan bidang kuasa dia untuk bertindak terhadap syarikat scammer tu, ataupun katakan dia tak cukup kuasa, mengapa dia paskan satu aduan kepada PDRM untuk tangkap syarikat itu. Okey? Dia tak buat. Okey? Dan saya juga linkkan aduan tu kepada pegawai pihak KPDNKK pasal dalam sistem dalam syarikat tu ada skim MLM. Jadi apabila dia sudah buat MLM, dia kena ada lesen dengan pihak KPDNKK. Jadi saya bagi tahu mereka, dia buat dalam pelaburan dia, dalam skim dia ada MLM, dia tak ada lesen, pergi tangkap dia. Mereka pun tak tangkap, tapi mereka sekali pegawai KPDNKK panggil saya dari Seremban ke Kuala Lumpur ke Putrajaya, saya tak ingat. Mereka panggil ke HQ, saya pun pergi. Demi rakyat, saya pergi. 1 sen pun saya tak minta dengan rakyat, saya pergi. Okey, saya pergi dari Seremban, saya bagi keterangan semua, saya cakap berhentikan syarikat itu. Kita tidak boleh membiarkan syarikat itu terus merompak rakyat kita. Tapi mereka tak ambil tindakan. Kemudian hampir 8 hingga 10 pegawai daripada KPDNKK turun ke Seremban untuk brainwash saya. Mereka katakan kononnya mereka tidak boleh mengambil tindakan terhadap syarikat itu kerana syarikat itu tiada produk. Ini adalah penipuan. Mengikut section itu, saya dah lupa apa section dia. Section itu dengan jelasnya mengatakan apabila syarikat itu membuat MLM dengan adanya produk ataupun servis. Okey, syarikat Venus FX dia bagi servis untuk forex trading. Itu yang dia janjikan. Jadi maksudnya dia bagi servis. Jadi apabila dia bagi servis adanya skim MLM, jadi dia kena ada lesen juga. Jadi mereka tipu dan mereka caw. Mereka tak ambil tindakan. Mereka cakap itu bukan bidang kuasa kami. Itu jadi dalam hal ni saya tuduh juga bank negara, pegawai bank negara dan pegawai KPDNKK dalam hal ni dalam membantu scammers untuk terus beroperasi. Tapi oleh kerana bahagian 11 video saya tersebut, saya hanya nak fokus pada PDRM. Jadi aduan saya tersebut daripada bank negara, mereka forward kepada PDRM. Aduan saya tu mereka cakap mereka tak ada bidang kuasa, mereka forward kepada PDRM. Maksudnya at last aduan saya terhadap Venus FX telah sampai kepada PDRM dan masa tu pengarah commercial crime adalah
Dato' Sri Akril Sani. Masa tu dia Dato' saja, Dato' Akril Sani. Sekarang lepas tu dia sudah jadi ketua polis, dia pun dah bersara, dia sudah jadi Dato' Sri Akril Sani. Okey, masa tu dialah pengarah commercial crime. Okey, masa saya buat video dia dah tukar kepada bahagian lain, tapi saya salahkan dalam video saya dia sebab masa aduan saya sampai kepada PDRM, dialah pengarah commercial crime. Okey? Oleh kerana bahagian video sebelah saya tersebut, saya nak fokus pada polis, saya cakaplah polis menyelamatkan scammer. Polis mengambil dummy action. Title video saya pun, saya buat so many dummy police in Malaysia. Itulah tajuk saya. Okey? Dan saya bagi penjelasan. Apa maksud saya dummy police? Saya bagi tahu dalam video tu mereka mengambil dummy action di mana mereka menunjukkan kepada rakyat seolah-olah mereka membuat tangkapan terhadap scammers. Tapi kemudian apa sudah jadi dengan kes tu? Kes tu langsung naik ke mahkamah. Pesalah tidak didakwa di mahkamah. So poin yang saya sampaikan dalam video tu, nampak tak penipuan polis? Mereka berpura-pura ambil tindakan, tapi mereka tidak charge pesalah di mahkamah. Mereka tidak mendapatkan hukuman kepada pesalah. Dengan itu saya cakap PDRM gagal. Jadi benda ni hanya saya punya poin dalam video tu, apabila jabatan PDRM semua gagal macam ni, maksudnya pemimpin di atas sana gagal. Dengan itu saya sarankan rakyat untuk gunakan jalan demokrasi untuk pilih kerajaan yang lain. Itulah logik video saya. Okey? Oleh kerana saya dah bongkarkan penipuan polis, polis sudah tangkap saya masa tu. Anwar, saya buat series of video untuk rakyat, menyarankan rakyat untuk sokong kerajaan kamu. Dan masa tu polis sudah tangkap saya, dan saya dimasukkan dalam lock-up berapa hari? 5 hari ke macam tu. Lepas tu Anwar, silap kamu ambil Mahathir. Dan dia masuk, dia rosakkan Pakatan Harapan, dia tumbangkan Pakatan Harapan, macam-macam dia dah buat. Lepas dia tumbangkan Pakatan Harapan dan naik pula Muhyiddin, masa itulah polis tangkap saya balik, charge di mahkamah. Anwar, okey? Nampak tak impact tu berterusan? Saya disuruh, diarahkan oleh mahkamah untuk bayar jamin RM20,000 untuk kes tu. Di mana saya suarakan penipuan PDRM supaya rakyat pilih kerajaan yang baik untuk mereka dapatkan keadilan. Supaya para scammer betul-betul dapat hukuman. Untuk cuba untuk menegakkan keadilan. Nampak tak apa sudah jadi kepada saya? Apa telah polis buat kepada saya? Apa DPP telah buat kepada saya? Sudah nampak tak Anwar? Okey? Oleh kerana masa tu saya tak ada duit untuk bayar jamin RM20,000, saya duduk penjara Anwar hampir sebulan lebih. Sehingga kakak saya kutip derma daripada publik. Nampak? Oleh kerana saya nak menyelamatkan rakyat, oleh kerana saya menyarankan rakyat sokong Pakatan Harapan, saya dianiaya macam ni Anwar. Oleh kerana saya cakap kebenaran mengenai penipuan polis dalam kes-kes skema, saya dianiayai Anwar. Tapi awak sekarang sudah jadi Perdana Menteri. Yang kerajaan saya sebelum ni sokong Anwar. Para rakyat tolong undi kepada Pakatan Harapan, bagi satu peluang kepada Anwar. Sekarang Anwar awak sudah jadi Perdana Menteri. Sampai saat ini mereka meneruskan segala penganiayaan dan juga kes ini Anwar masih jalan semalam. Hakim tu Anwar dengar betul-betul. Okey. Dah lah duduk penjara. Lepas tu public semua tolong saya, derma saya. Okey, sudah settle. Jamin, duit jamin. Saya keluar. Bertahun-tahun saya fight kes tu Anwar. Okey. Kes tu mereka tukar hakim, mereka bawa satu hakim lelaki. Hakim tu dia pandai pura-pura macam bertindak adil lah. Tapi masalah dengan dia, okay, Hakim Mahkamah Session Jenayah 1 di Georgetown, masalah dengan dia
dia akan menyekat kita masa kita nak perangkap penipuan polis tu dengan cross, masa saya cross dia. Okey, sebelum ni 3 hari bulan Januari, insiden yang saya nak buat aduan lah, yang membuatkan saya ni aduan ni lah. Tapi sebelum tu kes tu berhentikan, hampir isu yang hampir sama. Di mana DPP dah cross dia, itu saksi ayo kes lah. Saya salahkan polis yang siasat. Tapi sebenarnya sepatutnya tak ada lokus. Saya salahkan jabatan itu siasat saya. Mereka cakap saya sudah fitnah. Saya dah salah gunakan social media. So, tak apalah. Itulah sistem Malaysia kan. DPP dah habis cross dia, masa saya. Maksud saya pendengaran kes bukan pada 3 Januari yang saya nak terangkan dulu, yang sebelum tu. Sebelum tu satu pendengaran kes telah diadakan dan selepas itu beberapa kali kes postpone dan yang berikutnya ayo tidak hadir dan sebagainya berlaku. Maksud saya masa kes betul-betul jalan, tarikh saya tak ingat. Masa tu bahagian saya nak cross lah, DPP dah habis cross dia. Saya diberi peluang. Mula-mula ayo tu dia tuduh macam-macam tuduhan dia buat lah masa dia DPP cross dia cakap masa mengenai tangkapan. Masa tangkapan saya dah buat banyak hal lah, macam-macam dia cakap. Saya tanya satu simple question. Di mana dia cakap masa buat tangkapan saya dah menghalang polis untuk buat tanggungjawab, banyak masalah saya dah buat. Saya punya simple question, mengapa katakan saya bertindak macam melampau, mengapa tak rakam video? Saya tanya simple question. Kalau awak sedang tunjukkan beberapa gambar static photos tempat kejadian, dan selebihnya awak cakap kosong saja, saya dah buat ini itu semua, mengapa tak ambil video? Adakah gambar foto yang statik tu boleh membuktikan kepada mahkamah segala tuduhan yang kamu buat? Sepatutnya kamu kena tunjukkan video. Saya tanya, soalan saya, comparison between static photo, bukti evidence yang mereka tunjukkan, gambar tempat kejadian dengan video. Video mereka tak tunjuk. Itulah argument saya, itulah soalan saya kepada dia. Adakah gambar foto ni boleh membuktikan sama macam video itu? Dia cakap boleh. Gambar statik tu, dia cakap boleh menerangkan, boleh menunjukkan kepada mahkamah segala perbuatan, percakapan, suara saya semua kepada mahkamah. Itulah maksud dia. Jawapan yang begitu tidak logik yang diberi oleh polis, hakim tu marah saya. Macam-macam dia marah saya. Saya relax saja, saya bagi tahu, tuan tak perlu tinggikan suara. Tuan faham tak berapa tidak logiknya jawapan ayo itu? Saya tanya dia. Lepas tu dia sudah diam lah, hakim tu sudah diam. Lepas tu saya pergi kepada soalan berikut. Hakim tu dia bagi tahu lah, Aridas, yang itu mengenai tangkapan itu semua tak perlu. Awak fokus pada pasal video tu. Apa yang awak nak tanya pasal video tu? Video tu kan saya salahkan polis telah menyelamatkan scammers. That's the main case. Saya lah. Saya cakap, lah tuan. Saya fokus pada bahagian kandungan video tu. Saya bagi tahu juga, saya terpaksa tanya soalan tu pasal dia, ayo tu yang mengungkitkan pasal kejadian-kejadian masa tangkapan, masa dia bagi keterangan kepada masa soal balas DPP. Jadi saya terpaksa tanya tuan. Saya cakap macam tu. Saya tak apalah tuan, saya fokus pada kandungan video saya. Jadi saya pergi kepada main point lah. Saya tanya ayo tu, dalam video tu kan saya dah terang-terang bagi tahu polis dah menipu syarikat kes mana yang saya maksudkan, Venus FX, dan masa saya bagi keterangan kepada ayo tu, saya juga menyatakan lagi satu syarikat, Pentagon Business Center. Yang itu pun saya bagi bukti kepada polis. Saya usaha lama dan polis menipu. Dalam video tu saya bukan ceritakan sebarangan, dengan pengalaman saya sendiri.
apa bukti, apa kes yang saya bagi bukti kepada polis, saya pasti polis sudah tipu, itu yang saya bongkarkan dalam video tu. Okey? Polis yang salah gunakan kuasa untuk menangkap saya, menganiaya saya. Okey? Saya tanya kepada dia dalam mahkamah, kan saya dah sebut apa kes mana kamu semua sudah menipu. Ada siasat tak penipuan kes tu? Dia dijawab saya tak siasat. Pasal saya siasat video kamu saja. Inilah masalah di Malaysia, di mana sedikit mereka fight case macam pengecut. Saya punya video, saya berani tuduh polis dah selamatkan scammer. Dia menipu kes-kes itu dengan pura-pura tangkap saja, tak charge mereka di mahkamah. Satu tuduhan yang clear. Okey? Kalau kamu nak tuduh saya telah fitnah polis, fightlah secara gentleman. Buktikan kamu dah ambil tindakan yang wajar terhadap syarikat yang scammer tu. Yang saya maksudkan Venus FX dan juga Pentagon Business Center. Awak sudah charge mereka semua bersalah di mahkamah. Buktikan, saya makur. Okey? Bukan sekarang. Masa 2018 saya buat tu, sebelum itu kamu sudah charge dia. Katakan awak buktikan sebelum tu saya yang salah cakap kepada, memberi maklumat palsu kepada rakyat. Masa tu awak nak hukum saya sudi terima hukuman itu. Okey? Dia cakap tak siasat. Okey? Awak tak perlu siasat kes itu dan pesalah-pesalah kes itu. Sebagai ayuh untuk kes video saya, dia kena siasat sama ada kes itu disiasat tanpa penipuan ataupun tidak. Katakan penyudahan kes itu tergantung. Dia tak pergi kepada mahkamah. Apabila confirm syarikat itu buat scam dan siasatan tergantung, dia tak pergi kepada mahkamah, maksudnya adalah penipuan. Di peringkat polis ke, di peringkat DPP ke, somewhere ada penipuan. Okay? That means saya cakap benar lah, that's it. Awak tarik baliklah kes tu. Kalau gentleman. Inilah masalah dekat Malaysia. Dia duduk depan hakim, depan mahkamah, dia beritahu saya tak siasat. Sebagai kalau hakim tu ada keinginan untuk menegakkan keadilan, dia akan tanya polis, awak langsung tak siasat, nak salahkan dia macam mana? Macam mana awak nak buktikan dia buat fitnah terhadap kamu, sedangkan kamu tak siasat? Kalau hakim yang adil, dia akan tanyalah. At least dia diam dirilah. Okay? Pada hari tu, hakim tu dia lari, dia cakap tunggu sebentar. Dia sudah lari dalam bilik dia. Apabila saya masuk dalam main point, okay, saya nak fight case tu, mereka berani charge saya di mahkamah kan. Saya pun dalam video tu saya dah bagi tahu, kalau awak naikkan case ni ke mahkamah, awak charge saya akan gorengkan kamu di mahkamah. Saya dalam video tersebut pun saya sudah bagi tahu. Jadi itulah masa saya nak gorengkan polis. Masa itulah hakim lari. Dia masuk dalam kamar dia. Cuba tengok CRT case tu. Ketua hakim tengoklah macam mana kes diuruskan. Macam pengecut kes diuruskan. Satu rakyat yang innocent cuba fight untuk rakyat, untuk keadilan untuk rakyat, untuk menyelamatkan daripada scammer. Gunakan jalan demokrasi untuk sarankan rakyat cuba tukar pemimpin. Adakah saya buat sebarang keganasan? Semua cadangan saya berpandukan undang-undang. Okey? Memang pahit untuk dengar polis menyelamatkan scammer, polis menipu kes-kes scammer. Pahit untuk dengar, tapi itulah kebenaran. Saya terpaksa mensuarakan untuk selamatkan rakyat. Saya tak boleh selamatkan polis-polis yang jahat. Okey? Jadi pada hari itu dia sudah lari, hakim sudah lari. Lepas tu mereka drag lah DPP semua cerita-cerita kosong dekat luar. Lepas tu DPP cakap, hakim saya nak balik rumah. Habis. Kes habis macam tu saja. Macam ni ke kes dijalankan? Maksudnya hakim tu drag masa untuk bincang dengan top level people lah. Dari segi kehakiman dan juga ni lah kerajaan lah. Ketua kerajaan semualah duduk bincang lah. Arida sini macam mana, apa kita nak buat. Jadi
adalah instruction. Awak tekan dia Adidas, jangan bagi dia soalan. Itulah semestinya arahan. Itulah yang semalam hakim tu sudah buat. Di mana? Okey. Yang keadaan sebelum tu, kes tu, transkrip, mereka tak gunakan jurubahasa untuk buat transkrip video saya tersebut dalam bahasa Tamil. Mereka buat, ayo buat transkrip dalam bahasa Melayu, dan banyak kesalahan ada dalam transkrip dia. Masa-masa turn saya dah bagi tahu mahkamah, ini tak betul. Dia bukan jurubahasa pun, dia buat pun salah semua. Translation dia, interpretation dia daripada Tamil to Malay, so, banyak kesalahan ada. Lepas tu mereka lantik satu jurubahasa, dan jurubahasa saya puas hatilah dengan cara jurubahasa tu buat transkrip. Semuanya jelas. Apa yang saya cakap tu dia translate bulat-bulat, dia translate dalam bahasa Melayu. Saya pun puas hati. Okey. Jadi oleh kerana kes tu DPP dah habis cross saksi dia, dan sebelum tu pun saya dah mula cross. Jadi semalam DPP minta kebenaran mahkamah, dia nak cross tambahan untuk mereka membetulkan kecacatan yang telah ada, di mana transkrip yang sebelum itu mereka tender kepada mahkamah dan saya adalah transkrip yang dibuat oleh Ayo, bukan oleh seorang jurubahasa. Jadi dia pun minta kebenaran mahkamah untuk cross balik. Okey, saya tak halang. Apa-apa maklumat kamu nak sampaikan kepada mahkamah, sampailah. Okey, saya tak halang. Saya tak bantah. Okey? Hakim tanya, no problem. Biar dia cross dulu. Dia cross lah. Masa tu hakim dia dengar aja. Dia tuduh lah. Okey? Okey, DPP tanya. Okey, ada tak apa-apa unsur-unsur Haridas telah menyakitkan para pegawai dalam video tersebut? Itu membawa kepada section 233 section multimedia, di mana dalam section itu apabila seorang membuat satu video yang boleh menyakitkan hati orang, okey, yang berunsur fitnah tu, berunsur palsu tu, satu kesalahan. Yalah, kalau polis saya buat fitnah, memang saya salah, saya akur. Okey? Jadi the idea of DPP pada hari semalam, dia nak membetulkan, okey, mereka selitkan transkrip daripada jurubahasa, dan dia membawa kes tu menyokong kepada section itu. Ada tak menyakitkan hati? Okey, Ayo tu pun merujuk kepada transkrip. Dia bacalah transkrip bagi video saya, dia bacalah. Dalam ni ayat ni dia dah guna, dia cakap polis menipu, polis buat itu, buat ni. Okey, ni semua sudah menyakitkan hati pihak-pihak mana dia sebut. Satu, polis lah, generally polis, overall polis saya salahkan dalam video tu. Dan ada individu polis yang saya nyatakan dalam video saya, di mana bekas ketua polis Pulau Pinang, Datuk Tewagen lah saya rasa nama dia. Tewagen lah nama dia. Okay. So memang saya salahkan dia pasal sebelum saya buat video tu, dia bagi satu interview dalam satu media Tamil. Dia pasal isu scammer, dan banyak benda-benda yang tidak adil lah. Okay. Yang mengelirukan kesalahan, seolah-olah dia cakap macam polis tak salah lah. Rakyat yang macam tamak dan mereka tak faham, tidak boleh dapat pulangan macam itu. Awal yang pun dah pergi inverse tanpa tahu, tidak mungkin dapat pulangan macam itu. Dan sekarang kamu minta duit tu dipulangkan kepada kamu, macam mana, apa kami boleh buat, macam tu lah lebih kurang. Jadi apa yang saya nampak dalam ucapan dia dalam interview media itu, yang mana dia membuat kenyataan-kenyataan seolah-olah polis langsung tak salah, rakyat yang tersilap langkah macam tu lah. Jadi saya dalam video saya nyatakan apa yang saya rasakan tidak adil, tidak bertanggungjawab dalam kenyataan-kenyataan dia, dan tidak tepat dalam kenyataan-kenyataan dia. Semua tu saya nyatakan dalam video saya. Jadi saya bersetujulah, saya salahkan
bekas Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Tewigan. Okey. Tapi dalam video saya ni saya letakkan gambar Dato' Sri Amar Singh. Okey, untuk menjelaskan dalam video saya tersebut ada satu bahagian saya jelaskan keadaan sebenar sedia ada pasal aduan saya bawa sebelum tu terhadap syarikat Venus FX. Masa tu pengarah di bahagian Commercial Crime adalah Dato' Akril Sani. Masa saya buat video pula dah tukar pengarah. Masa tu Dato' Sri Amar Singh yang menjadi Commercial Crime punya pengarah di Bukit Aman. Jadi saya nak jelaskan kepada rakyat, okey, keadaan semasa siapa Perdana Menteri, okey, Perdana Menteri. Dan dalam gambar-gambar yang saya letakkan itu ada pihak yang saya salahkan seperti Dato' Tewigan, Dato' Akril Sani dan juga Najib sebagai Perdana Menteri. Tapi yang Dato' Amar Singh saya tak salahkan dalam video saya. Saya hanya menceritakan dulu beliau adalah Ketua Polis Kuala Lumpur masa saya buat aduan terhadap Venus FX. Sekarang beliau sudah jadi pengarah Commercial Crime. Jadi saya hanya boleh salahkan masa saya hantar aduan tu siapa? Dialah saya boleh salahkan. Bukannya orang yang baru mengganti tempat dia. Jadi saya nak supaya rakyat tidak keliru siapa yang saya salahkan. Jadi saya menerangkan siapa memegang pangkat sekarang dan sebelum itu. Okey? Tapi Ayu itu pula dia salahkan saya seolah-olah saya dah salahkan semua pihak. Ada dalam gambar dalam video tu, dalam slide video tu kan saya letak gambar semua ni, Najib, gambar Najib, gambar Dato' Akril Sani, semua tu ada. Okey? Ada jugalah gambar Dato' Amar Singh. Tapi saya tak salahkan beliau dalam video saya. Tapi dalam keterangan Ayu tu kepada mahkamah, dia cakap seolah-olah saya dah salahkan beliau. Jadi bahagian itu saya nak cross dulu supaya mahkamah jelas pihak mana saya betul-betul tuduh saya sedia untuk fight. Okey? Pihak mana yang saya tak tuduh dia memfitnah Ayu tu, memberi maklumat palsu kepada mahkamah, mana boleh saya setuju. Jadi masa saya cross, saya tanya satu soalan gentleman, di mana Inspektor, saya tidak salahkan Dato' Amar Singh dalam video saya. Sekiranya kamu ada bukti, tunjukkan dalam transkrip, menggunakan transkrip yang ada depan kamu, bahagian mana saya sudah tuduh Dato' Amar Singh. Saya tanya gentleman punya question. Transkrip setiap perkataan saya dalam video itu ada depan kamu. Sekiranya saya ada tuduh, saya ada salahkan Dato' Amar Singh dalam video tersebut, tunjukkan bahagian mana. Dia macam budak darjah 3 membina ayat. Okey, dia pergi kepada bahagian. Okey, saya ada sebutlah dalam video saya, Dato' Amar Singh dulu Ketua Polis Kuala Lumpur. Sekarang beliau adalah Ketua pengarah di bahagian komision di Bukit Aman. Adakah ini sebarang tuduhan? Adakah ini saya salahkan beliau dengan kenyataan itu? Dia bacakan depan mahkamah. Dan mahkamah pun puas hati. Ini semua bukankah kerja budak darjah 3 di mana membina ayat. Oleh kerana dalam video tu sudah ada nama Dato' Amar Singh, kita bina ayat lah. Selebihnya dia akan bina ayat. Okey, Arida Sada, sakitkan hati. Adakah kenyataan ini boleh sakitkan hati Dato' Amar Singh? Di mana saya sebut, beliau sebelum itu Ketua Polis Kuala Lumpur, sekarang sudah jadi pengarah bahagian Commercial Crime di Bukit Aman. Adakah benda ni boleh menyakitkan hati beliau? Dia bacakan kepada mahkamah. Dan mahkamah hakim tu macam puas hatilah. Lepas tu saya tanya, itu adalah benarkan, benda tu benarkan beliau menjadi pegang jawatan yang berbeza masa saya buat video tu, benarkan? Mana ada unsur-unsur menyakitkan hati? Saya tanya kepada
kepada Ayu tu. Lepas tu Hakim tu dah mula fight dengan saya lah. Lepas tu sekejap, sebelum Hakim tu buka mulut, Ayu tu tanpa dia sepatutnya kena macam ada macam dah buat salah lah kan. At least okay, saya tersilap pandang. Saya at least dia kena akur lah. Oh, saya memang tidak ada bukti yang kukuh. Kalau gentleman punya fight lah. Ini tidak. Polis Malaysia tidak. Dia akan goreng. Dia cakap, Yang Arif, saya rasa Aridas ini kurang arif dalam memproses fakta. Tengok, dia dah sebut pasal Dato' Amar Singh macam ni. Kemudian dia juga sebut polis Malaysia ni menipu kes-kes scammer. Polis Malaysia menipu kes-kes scammer tu, itu adalah general statement. Saya tak target kepada satu individu. Okey, pasal dari pengalaman saya, banyak polis menipu. Apabila kami membawa satu aduan kepada scammer, semua peringkat polis menghalang dia, cuba memberhentikan kami menggerakkan kes. Dia tak menunjukkan sebarang minat untuk siasat kes itu untuk tangkap scammer. Tak ada. Jadi kami pun tak tahu siapa di atas tu control the whole thing. Jadi generally kami hantam lah polis Malaysia menipu macam tu. Tapi itu bukan maksudnya ini macam ni ke case fight di mahkamah. Kalau kamu ada satu solid proof saya salahkan Dato' Amar Singh dalam video saya, awak bacakan kenyataan itu. Habis cerita. Kalau tak ada, secara gentleman, okey, minta maaf Yang Arif, saya salah sebut. Saya tak ada niat untuk menipu. Habislah cerita. Tapi dia cakap macam tu. Saya nak lawan balik. Masa tu lah Hakim lawan dengan saya. Dia jerit. Dia cakap dia suruh saya duduk. Dia suruh berhenti daripada cross. Awak dengar apa saya cakap, Aridas. Dia mula tinggikan suara dia. Boleh katakan jerit lah. Refer kepada CRT. Dia jerit. Bukan ada yang agak tinggi. Dia jerit. Dia mula jerit. Dia suruh saya duduk dulu. Dia cakap, Aridas, kamu ni tanya soalan-soalan yang tak ada relevan. Seolah-olah macam tu lah. Hampir meaning saya tak ingat sangat apa perkataan yang sebenar diguna. Maksud lebih kurang macam tu lah. Awak kena fight case macam DPP. Itulah. Suruh awak ambil lawyer. Awak tak ambil. Awak tak tahu fight. Awak tak tahu fight case. Macam tu lah maksud dia lebih kurang. Okay. Macam ni ke? Terang-terang Ayu tu goreng. Dia buat macam membina ayat student darjah 3. Dia dapat beberapa perkataan, dia jadikan satu tuduhan. Okay. At least kalau hakim yang adil, mesti dia akan hantam polis. Kau, dia akan tanya polis. Apa polis kamu goreng? Awak datang tuduh orang, tapi tak ada bukti. Awak tak boleh tunjukkan kenyataan dia mana dia tuduh Dato' Amar Singh dalam video tu. Kamu goreng saja. Okay? Kalau gentleman lah. Kalau tak ada gentleman, at least diam dirilah. Dengarlah, catatlah macam mana dia pusingkan kes. Macam bagilah ruang untuk peluang untuk saya cross dia untuk mahkamah nampak macam mana polis setiap peringkat mereka membuat penipuan. Tapi dia lawan dengan saya semalam pada 3 hari bulan Januari semalam. Ini insiden semalam lah. Tengok, sebelum tu dia lari masukkan kamar dia, kes ditutupkan macam tu. Apabila saya masuk dalam main point, dalam penipuan syarikat yang saya nyatakan, kita fight. Dalam kes tu ada ke tak ada penipuan polis? Dalam siasatan polis tu ada penipuan atau tidak? Okay? Kalau ada, saya tak salah. Okay? Masa tu dia lari. Sekarang cara dia lain. Dia sekat setiap peringkat. Okay? Kalau kita perhatikan cross yang semalam tu, belum masuk isu yang sebenar, di mana kes mana saya nyatakan polis menipu. Belum buat sebarang semakan sama ada siasatan polis ada penipuan ke dalam kes-kes yang saya bangkitkan, iaitu kes Venus FX dan juga Pentagon Business Center. Aduan laporan polis yang formal telah difailkan kepada polis. Okey. Lepas tu apa jadi?
beribu-ribu pengadu telah membuat laporan polis terhadap syarikat Venus FX. Apa polis buat? Okey, kena siasat. Mahkamah harus menunjukkan minat untuk tengok. Okey? Sama ada penipuan polis ada ke tak? Kalau ada, dialah pesalah, bukan saya. Tapi hakim tu buat apa? Dia jerit dengan saya. Itu slot saya untuk cross. Dah lah DPP dan polis dah menganiaya saya beberapa tahun dalam kes ini. Masa itu slot saya, itulah satu-satunya peluang untuk saya selamatkan diri. Masa tu hakim lawan dengan saya. DPP dan polis datang ke kes tu untuk menipu, untuk menganiaya saya. Kerana saya dah bongkarkan penipuan polis dalam kes-kes skema. Mereka memberi satu gambaran kepada mahkamah. Tengok, Arida cakap apa, tengok. Memanglah saya cakap polis tipu. Hari ni pun cakap. Dalam video tu pun cakap. Depan mahkamah pun saya akan cakap. Saya telah pun cakap, saya akan cakap benda tu. Saya minta satu kebebasan daripada mahkamah untuk saya menunjukkan kebenaran kepada mahkamah. Itu saja. At last kamu, hakim dan majlis cakap apa? Oh, kami mahkamah hanya buat keputusan mengikut bukti-bukti dan fakta kes di depan kami. Sekarang isu dia, penipuan yang dibuat oleh hakim adalah dia yang menjadi penghalang. Dia tak bagi peluang kepada kami menunjukkan kebenaran kepada mahkamah. Inilah ketua hakim harus perhatikan, pergi siasat. Kalau ketua hakim memang ada niat lah untuk menguruskan kehakiman negara ini secara adil. Kata ketua hakim sendiri bersubat dengan mereka, kita tak boleh biarkan seorang rakyat macam ni, dia semua kesalahan kita dia melawan. Kita tak boleh biarkan dia, kita menekan dia. Dia salah ke tak salah ke, kita pastikan hukum dia biar dia mampus. Macam tu habislah. Macam ni lah jadi. Saya tak boleh bulat-bulat hanya salahkan hakim tu. Siapa yang placekan hakim tu dalam mahkamah tu? Kan dulu pada asalnya hakim lain. Macam mana DPP yang ada kaitan dalam kes kematian abang saya dan kes harta benda abang saya tu, ada penipuan di Mahkamah Seremban tahun 2016 punya cerita. Macam mana DPP dulu dia penolong pendaftar, sekarang dia sudah jadi DPP, dia datang kepada kes saya pula. Macam mana ini semua? Ini semua tidak mungkin koinsiden. Ini semua dirancang. Anwar, apa kamu buat? Anwar, sikit pun awak faham ke tak? Dulu ni, saya ni, hari ni dalam masalah dalam kes ini, banyak masalah saya dah hantar aduan kepada kamu. Salah satunya kes inilah. Awak nampak tak dalam satu kes ini, pengorbanan saya demi Pakatan Harapan. Ada pernah PKR ataupun Pakatan Harapan ada bayar duit kepada saya? Adakah saya buat sebarang kepentingan? Saya fight secara ikhlas dengan satu harapan Anwar akan jadi Perdana Menteri, dia akan uruskan negara secara adil. Tapi hari ini apa? Sudah 1 tahun lebih Anwar, apa kamu buat? Aduan secara bertulis dan jelas telah dihantar kepada kamu. Dalam aduan pertama saya kepada kamu Anwar, saya jelasnya menyatakan aduan saya ni lebih kepada pihak polis, pihak DPP dan pihak mahkamah. Jadi pastikan, saya minta satu penyiasat, tapi pastikan penyiasat itu tidak kaitan dengan 3 jabatan ini. Okey? Pasal aduan saya mainly terhadap mereka. Mereka yang membuat segala ancaman kepada saya. Itulah aduan saya. Tapi apa kamu buat, Anwar? Mula-mula kamu cuba lari. Lepas tu saya bagi pressure. Lepas tu muncul satu pegawai daripada Biro Pengaduan Awam. Apa pegawai itu buat? Dia tolak aduan tu kepada polis. Dan polis apa buat? Oh, ini aduan berulangan, kes tutup. Nampak? Dia sudah tutup. Itulah saya cakap. Benda ni, aduan saya tersebut, banyak-banyak aduan saya tersebut adalah terhadap main accused adalah polis. Kalau dia siasat, saya tidak akan dapat keadilan Anwar. Ini adalah tanggungjawab kamu. Kamu jangan goreng Anwar. Kamu cakap,
Saya tak boleh campur tangan dalam hal judiciary semua. Awak tidak boleh menyuruh mereka membuat penipuan. Itu saya terima. Ini rakyat buat aduan. Kamu sendiri tahu sistem kerosakan sistem ni sistemik, di mana semua peringkat selar pun rosak, awak pun tahu. Jadi apabila awak sudah jadi Perdana Menteri, awak kena betulkan balik. Awak tak boleh cakap saya tak akan masuk campur dalam urusan mereka. Ini apa punya tindakan dan semata-mata awak nak selamatkan geng awak Barisan Nasional, okey? Demi kerusi kamu sebagai Perdana Menteri, adakah kamu nak buat benda macam penganiayaan macam ni kepada rakyat? Ingat balik kamu melaungkan reformasi berpuluh-puluh tahun. Hari ini basic justice, saya minta basic justice. Okey? Awak kena pecah-pecahkan untuk melihat kedudukan aduan saya, Anwar. Ini bukan satu level di mana Anwar, tengok saya ni bawa satu aduan, mereka tak ambil tindakan. Itu satu level di mana mereka tak bagi justice untuk satu kejadian, saya tak dapat justice pasal mereka ada penipuan. Tapi aduan yang saya bawa ni lagi serius di mana mereka semua mengancam saya. Mereka semua sedang cuba untuk menghukum saya untuk satu kesalahan-kesalahan yang saya langsung tak buat. Oleh kerana saya buat video dan bongkarkan mereka salahkan perbuatan video tu. Saya buat video, kononnya mereka cakap saya fitnah, saya menyebarkan maklumat palsu, saya menyakitkan hati mereka. Nampak? Ini level mereka tak nak siapa-siapa bersuara bertentangan dengan mereka. Mereka sedang menganiaya saya, dan kamu sebagai Perdana Menteri yang melaungkan reformasi dan mewujudkan satu parti dengan nama keadilan, awak janjikan keadilan kepada rakyat. Ini keadilan ke? Anwar, ini ke keadilan? Awak sebagai Perdana Menteri membiarkan pegawai-pegawai kamu menganiaya saya menggunakan proses sampai guna proses mahkamah dan disubahati oleh hakim. Kalau saya tak salahkan semua hakim dan semua magistrate, ada juga yang baik. Tapi masalahnya, kalau mereka tak sanggup untuk menipu, mereka kena transfer. Jadi siapa yang dari atas tu menguruskan benda ni? Ini bukan setakat, okey, jangan ambil aduan ni aduan terhadap hakim tersebut. Tidak. Aduan saya ni sebenarnya ada kuasa-kuasa lebih besar sedang memaksa hakim-hakim tersebut bertindak tidak adil. Itulah tuduhan yang tepat, kalau kamu faham. Siapa dia? Siapa dia, Anwar? Adakah ketua hakim punya kerja? Ataupun adakah pemimpin-pemimpin daripada Barisan Nasional ke Perikatan Nasional ke yang sudah take over the system daripada kamu, di mana awak hanya satu puppet untuk dunia luar. Awak tunjukkan sebagai Perdana Menteri Malaysia, tapi sebenarnya dikontrol, sistem kontrol oleh orang-orang jahat. Macam mana ini semua boleh terus berlaku? Ataupun kamu sendiri seorang hipokrit, kamu sendiri seorang yang jahat, yang telah menipu bertahun-tahun, seolah-olah kamu ni seorang yang adil. Yang mana satu benar? Salah satu mesti kena benar, Anwar. Okey? Jadi saya bagi satu lagi peluang kepada kamu. Saya akan tulis secara bertulis kepada kamu dan juga ketua hakim. Saya harapkan kedua-dua orang ni membuat tanggungjawab. Saya tak nak apa masalah di mahkamah lepas ini, untuk saya menunjukkan, buktikan kebenaran kepada mahkamah. Okey? Kalau takut sangat, berundurlah. Kan ada banyak cara untuk kes boleh DNAA. Saksi tidak adil, boleh buang kes.
Buatlah macam tu ke apa, larilah. At least berundur. Jangan membawa lawan dengan saya. Okey, Aridas, kamu kena takut Kami akan buat segala benda yang tidak adil, segala kejahatan supaya menakutkan kamu, mendiamkan kamu. Itu akan jadi lawan sajalah Anwar. Saya buat video bagi tahu semua secara terbuka macam tu. Awak kena malulah Anwar. Itulah kena ada maruah diri. Awak tak boleh gunakan agama sebagai selimut. Oh, saya ni agamawan, saya ni patuh kepada agama. Kalau kamu betul kamu patuh kepada agama, kamu kena menegakkan keadilan. Ini macam terang-terang mereka buat ketidakadilan, mereka buat kejahatan. Kamu tak nampak ke? Dah buat aduan jelas kepada kamu, masih kamu tak nampak ke? Kamu sendiri sebelum ini pun tahu kerosakan sistem ini dah sistemik. Kamu sendiri tahu. Sekarang awak sudah jadi apa? Semua dah lupa ke? Hilang ingatan ke apa? Jadi saya bagi peluang kedua. Saya tak nak aduan saya mula daripada aduan pertama, bukan yang saya ceritakan pasal hari ini saja Anwar. Okay? My point is, keseluruhan aduan saya daripada awal kepada kamu. Saya bagi peluang kedua kepada kamu. Saya nak keadilan, itu saja. Semua aduan saya nak keadilan. Okey? Saya akan hantar aduan, jangan lari kali ini. Jangan gunakan pegawai-pegawai bawa kamu untuk buat drama. Oh, Anwar tak dapat. Saya tahu pergi mana. Itu macam dulu. Terus saya hantar kepada kamu, saya nak terus datang kepada tangan kamu. Ini bukan, awak jangan pandai-pandai pas sana sini. Pasal cuba faham aduan saya. Aduan saya kebanyakan terhadap sistem keadilan negara ini. Ini kerja kamu lah Anwar. Pegawai lain, menteri lain, mereka tak cukup kuasa untuk menguruskan benda ni. Ini harus menggunakan kuasa Perdana Menteri. Ini sudah cross the limit. Ini masalah ini tidak boleh jadi sebuah negara tidak boleh diuruskan macam ni Anwar. Semua benda jahat mereka cakap baik. Semua jenis kejahatan mereka cakap baik, adil. Semua yang adil mereka cakap tak adil. Macam mana boleh membiarkan negara macam ni Anwar? Saya bagi masa sampai Sultan Johor jadi agung, itu saja Anwar. Kalau kamu masih macam ni saja, masih mau bertindak macam puppet, saya terpaksa bawa aduan semua aduan saya kepada agung. Saya tak ada pilihan lain. Berapa lama saya boleh tunggu? Awak bagi semua kebebasan kepada para pegawai di bawah untuk mengancam rakyat. Setakat buat drama dekat media semua macam kerajaan diuruskan dengan adil, tak cukup. Mesti boleh nampak Anwar, apabila realitinya macam mana rakyat akan tahu. Terutamanya orang-orang macam saya, di mana menghadapi kes-kes mahkamah dan sebagainya. Jadi kami tahulah macam mana perangai hakim, perangai polis. Awak tahu tak? Polis tu duduk di kandang saksi, tipu saja kerja dia. Okey? Kalau seorang, ini keadaan macam ni berlaku pasal dia confident, polis tu confident dan buat penipuan, duduk di mahkamah, angkat sumpah dan dia terus menipu, memfitnah dan bercakap benda-benda yang tidak asas, tidak logik. Asalkan dia nak tuduh seorang innocent. Okey, dia nak salahkan seorang innocent di mahkamah. Dia buat segala benda tu, dia confident buat macam tu. Kita macam biasanya orang yang menipu tu suara dia akan berubah. Yang tak biasa menipu lah. Mereka sudah jadi expert Anwar. Dia macam real, macam kita sendiri pun dengar. Adakah saya salah? Tengok berapa confident dia cakap. Macam tu lah. Macam itu punya confident datang dari mana? Pasal dia tahu dia akan ada satu DPP untuk membawa kes palsu dia.
Dan dia tahu hakim memihak kepada mereka. Okay? Last keputusan akan memihak kepada mereka. That's why dia confident. Okay, dulu pun saya pernah cakap, hakim dia, peranan dia di mahkamah, hakim-hakim yang jahat yang saya maksudkan, mereka pengias penipuan. Polis dan DPP plainly tolak penipuan tu kepada mahkamah saja. Hakim yang mengiaskan benda tu, dia nampak cantik tengok. Dialah yang membuatkan orang yang tak salah tu salah, yang betul-betul salah tu tak salah. Nampak? Mereka confident bawa kes ni ke mahkamah pasal mereka tahu di Malaysia ada hakim untuk membuat penipuan. Kalau tak ada pun, katakan hakim tu terlalu baik, ada di atas untuk transfer hakim tu. Complete lah. Inilah maksudnya sistemik Anwar, di mana semua kejahatan boleh dijadikan. Tak ada masalah. Hanya keadilan tidak boleh dapat Anwar. Apa punya sistem sampah? Inilah maksud sebenar sistemik. Okay? That's why mereka confident. Dan hakim tu, mengapa dia tak rela dia datang untuk, okay, saya katakan hakim, katakan dia kuat sembayangkan, katakan dia akan takut kepada Tuhan. Jadi ada juga hakim dan magistrate, dia tidak akan sudi untuk menipu. Pasal last dia tahu dia kena jawab kepada Tuhan juga. Jadi dia akan berundur lah. Dia akan cakap, saya tak boleh tipu lagi, saya berundur. Dia akan transfer ke tempat lain. Dan hakim yang jahat yang datang tu, yang sudi untuk menipu tu, dia confident pasal apa? Pasal dia tahu Perdana Menteri atas sana seorang puppet, ataupun Perdana Menteri di atas sana dia lagi jahat. Nampak logik dia? Okay? Awak jangan ingat kami semua bodoh. Sistem memang berfungsi macam ni. Okay? Kalau whole system, until justice system fail macam ni, maksudnya Perdana Menteri tak mainkan peranan Anwar. Awak tak mainkan peranan. Kamu menipu kepada rakyat. Kamu jadi hipokrit Anwar. Jangan. Ni tak betul. Kalau katakan kamu hilang kawalan, okay, sebagai Perdana Menteri, kamu perlukan sokongan majoriti ahli parlimen. Kalau mereka paksa kamu buat benda-benda jahat, awak berundur saja. Itulah orang yang ada maruah diri. Kalau saya dalam situasi kamu, saya tak boleh khianati rakyat. Either saya buat benda baik, benda adil untuk rakyat dan negara. Kalau tidak, saya tidak ada sokongan yang sewajarnya, saya akan berundur Anwar. Tapi tidak sekali saya tak akan khianati rakyat. Saya tidak boleh membiarkan rakyat dianiaya oleh satu kuasa, dan saya dalam kedudukan untuk menegakkan keadilan tu. Kalau saya tak boleh buat, saya akan berundur. Kamu pilihlah apa nak buat Anwar. Okay? Saya rasa awak kena faham apa aduan saya. Kalau katakan kamu keliru ke apa, kita boleh jumpa semuka Anwar. Saya boleh terangkan di mana kamu sudah gagal, di mana kamu kena betulkan, di mana awak kena macam mana awak menjadi seorang Perdana Menteri untuk menegakkan keadilan. Apa yang sepatutnya kamu buat? Kita boleh bincang, tak ada masalah. Okey? Okey. Saya rasa banyak maklumat saya dah bagi dalam video ni. Saya akan hantar secara bertulis. Dan lagi satu perkara kepada Ketua Hakim, aduan saya yang sebelum ni pun belum dijawab oleh Ketua Hakim. Okey, Ketua Hakim tolong jangan bagi tahu saya sudah pas aduan tu kepada pihak tu. Jangan. Kami tulis kepada seorang ketua itulah bertanggungjawab. Kalau pas kepada orang lain, tanya dia balik. Awak dah jawab belum aduan Naridas? Tanyalah. Itulah tanggungjawab seorang ketua. Setakat pas, belum habis tanggungjawab. Pastikan benda tu telah dijawab, masalah tu telah diselesaikan. Bukan jawab saja. Adakah masalah tu telah diselesaikan? Okey? Jadi saya nak jawapan daripada Ketua Hakim untuk aduan sebelum ini, dan satu tindakan adil dalam sistem keadilan daripada Ketua Hakim jugalah. Okey?
Dengan ni saya tamatkan video saya di sini. Sekian, terima kasih.